Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah bicara kita pada pagi ini mengenai azab kubur dan kemampuan kita berbicara dengan malaikat saat kita bermula berada di alam barzakh. Ayat ini kita ambil surah Ibrahim ayat 27 hingga 31, muka surah 259 surah Ibrahim ayat 27 hingga 31, berkaitan dengan keadaan kita yang kita akan depani itu di alam kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan al-qaulul thabit, iaitu kata-kata tegas saat kita ditanya oleh para malaikat ataupun oleh malaikat yang menjaga. Dua orang malaikat yang datang bertanya tentang diri kita dengan Tuhan, diri kita dengan Nabi, diri kita dengan sesama kita. Maka al-qaulul thabit yang ada dalam ayat 27 ini telah menyelamatkan orang tersebut dan menjadikan kubur dia seluas mata memandang yang Allah anugerahkan kepadanya, dan dibuka di hadapannya pintu syurga, sehingga dia berada dalam kubur beberapa lama tanpa dia sedari akan masa yang lama itu, kerana nikmat-nikmat syurga yang telah pun dirasai. Baik, kita tengok dalam ayat 27 hingga 31, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال صدق الله العظيم. Yusabbitu, sabbata yusabbitu, tasbit. Tasbit teguh, teguh. Yusabbitu, akan meneguhkan Allahu, oleh Allah, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Situ kita nampak akan meneguhkan. Allah buat, Allah akan buat, kita teguh pegangan kita. Jadi subjek di sini Allah. Allah sendiri akan turun padang menjaga orang beriman. Alladzina amanu, orang beriman, bil qawli tsabit, dengan al-qawli tsabit. Al-qawli tsabit ini adalah satu ucapan yang tegas. Kata ulama, al-qawli tsabit ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila fil hayati dunya, semasa hidup di dunia ni, wa fil akhirati, dan di akhirat. Macam mana kita nak qauli sabit, kata tegas, semasa di akhirat? Ulama sebahagian besar bersepakat al-akhirah di sini ialah bermula dengan fil qabri, di alam kubur. Al-qauli sabit dalam kubur ialah kita boleh jawab soal muka nakir dengan penuh ketegasan. Penuh ketegasan tentang siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, siapa saudara kita, siapa, apa agama kita. Akan jawab dengan penuh tegas. Siapa yang memberi kekuatan ini? Kita tengok dalam ayat ini, yusabbitullah. Kita ambil poin di situ. Satu tindakan yang Allah sendiri mengambil action. Kalau ayat Quran dia mula yusabbit, dia tak mula Allahu yusabbitu. Kalau Allah yusabbitu, dia lebih cerita tentang peranan Allah, tentang diri itu, diri Allah. Tapi kalau yusabbit, dia nak cerita Allah akan jaga orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang tegas. Dengan kata-kata yang tegas. Ini satu nilai hidup, tuan-tuan dirahmati Allah. Seperti juga dalam selawat ke atas Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah serta para malaikat selawat ke atas Nabi. Di sini yusabbitullah, Allah buat ada benda-benda yang Allah sendiri masuk campur sehingga kita selamat. Yang saya nak bawa di sini, tuan-tuan dirahmati Allah, ialah bagaimana kita nak jadikan diri kita pertama orang yang beriman, yang mampu menjawab soal muka nakir saat kita berada dalam kubur. Jadi ayat ni dia kait dengan ayat terakhir yang kita baca tu. Anda ambil dari situ sebelum kita pergi jauh. Jadi kita nak pegang teguh, kita nak Allah bantu kita supaya kita cakap tentang agama ni tak pusing-pusing, terus mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tak lari daripada garis kasar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita teguh juga saat tidak ada kawan dan tidak ada siapa pun yang boleh membela kita di dalam kubur. Apa dia?
kita tengok terus sahabat-sahabat sekalian dalam ayat 31 tu. Qul li'ibadi. Nanti kita pusing balik macam mana nak kait ayat tu dengan ayat 31. Kata Allah, Qul, wahai Muhammad, sebab Nabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu wahai Muhammad, li'ibadi, asalnya gitu. Li'ibadi, ya tu mati. Kamu nak wasal kepada alladhi, dia tambah baris di atas. Li'ibadiyah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Subhanallah. Siapa hamba-hamba Allah? Alladzina amanu, yang beriman. Jadi kita nak kait ayat ni alladzina amanu dengan ayat yusabbitullahu alladzina amanu. Itu orang tu. Orang yang Allah akan teguhkan pendiriannya, yang akan boleh jawab soal muka nakir nanti. Baik. Apa dia? Yuqimu, ayat 31 tu. Qul li'ibadiyalladzina amanu, wahai Muhammad, beritahu kepada hamba-hambaku yang beriman tu, yuqimu as-salah, minta sangat-sangat dia jaga sembahyang. Itu. Ini penting. Minta sangat-sangat mereka hendaklah jaga sembahyang 5 waktu secara berjamaah, susah senang pun usahakan. Allah Ustaz ceramah, ambil mana nilai-nilai yang saya sebut tu? Pertama, tuan-tuan, kita tengok yuqimu ni satu perkataan yang saya sebut susah senang pun kena buat, kena sembahyang jemaah. Itu nilai pada perkataan itu. Sebab pertama, tuan-tuan perhati, kalau orang yang ada sedikit basic Arab, kalau yuqimu ni dia waw di akhir, tak ada nun, dibuat nun. Kita tengok di depan yuqimu tak ada benda yang menjadikan dia buat nun, tiba-tiba dibuat nun. Kita pun heran, Quran ni betul ke tak betul ni? Kita duk fikir, sebab kita belajar sikit ilmu bahasa. Mesti ada sebab ni dia buat nun. Sepatutnya yuqimuna, kan? Yuqimuna macam dalam surah Baqarah, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kan ada nun, ni tak ada nun. Cek tengok dalam tafsir dia kata yuqimu ni tak ada nun, dia buang kerana ada an mudmarah di depan tu. Ada an yang disembunyikan depan dia. An ni an syarat. An syarti. Apa makna an syarti? Wahai Muhammad, beritahu kepada orang-orang yang beriman di kalangan hamba-Ku yang Ku kasihan itu, hendaklah itu an syarti. Hendaklah mereka jaga sembahyang. Hendaklah mereka jaga sembahyang. Sebab apa kena jaga sembahyang ni? Allah akan yuthabbitullah, Allah akan teguhkan orang beriman ni bil qawli thabit, dengan kata-kata yang mantap bila berdepan dengan malaikat. Ya Allah juga utus. Gitu. Kena jaga sembahyang, hendaklah jaga sembahyang. Saya kata sembahyang tu tak boleh, walaupun susah macam mana pun kena buat. Kat mana nilainya? Pada perkataan yuqimu juga. Sebab yuqimu ni ialah suatu benda yang kita kata terbaring, jatuh gini, kita kena angkat dia. Susah payah pun kena angkat dia. Sembahyang begitulah. Walaupun dia susah untuk lakukan dengan penat kita, kan, kalau kita panjang umur, kita sakit macam mana pun, ya Allah, aku jihad ni, lutut aku ni aku akan usaha untuk rakaat dan sujud padamu. Ya Allah, berilah keluarnya aku. Doa, pegang lutut tu, doa sungguh-sungguh aku nak rakaat dan sujud, sebab Engkau menyuruh aku rukaan sujadah, rakaat dan sujud. Sekarang aku tak boleh rakaat ni, ya Allah, Engkau berilah ya Allah panjang umur dan mudah untuk rakaat sujud padamu, ya Allah. Usaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan dirahmati Allah, kadang-kadang lutut kita ni kena ajar juga sikit-sikit. Jangan kata mungkin mungkin kita tak ada masalah, mungkin satu ketika ada masalah kan dengan lutut kita nak rokok tadi. Dulu saya masa jatuh motor, saya tak boleh rokok. Payah kedua tak kursi. Saya marah pada lutut saya, kata kau ni kena sikit pun marah. Sudah. Jadi saya sapu-sapu dia, rokok juga macam benda yang bertukar. Dia tukar lembut. Boleh lah. Tapi paksa sikit-sikit. Tapi jangan paksa. Paksa pun kena tengok-tengok jugalah, nanti patah apa. Tapi maknanya begitu tuan-tuan. Perkataan yuqimu ni kita kena tegakkan, kena bangunkan benda-benda yang tertidur gitu. Aqama yuqimu iqamah, dan mendirikan. Dia kena buat. Itu jenis sembahyang. Bukan jenis sembahyang dia mari sendiri nak buat. Tak, benda malas, benda mengantuk, nak tidur, berbagai-bagai. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada perkataan yuqimu ialah dia datang dalam bentuk plural ni menunjukkan ramai. Maknanya hendaklah kamu semua mendirikan sembahyang sama-sama. Kemudian disokong pula oleh hadis-hadis Nabi. Maknanya dia kata la salata li jari masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi mana-mana jiran masjid kecuali di masjid. Kata ulama, la salata ni ialah dua. Pertama, la tamam salah, tak sempurna sembahyang bagi orang duduk sebelah masjid kecuali di masjid. Yang kedua, yang beratnya kita takutnya ialah la salata illa sihhata, tidak sah sembahyang. Allah Akbar. Mungkin Syafi'i dia tidak sempurna je lah. Jadi begitu tuan-tuan dan rahmati Allah. Itu pertama, Allah minta Nabi beritahu kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah maj'alna minhum, ya Allah jadikanlah kita termasuk orang yang disebut di sini. Yang kedua, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sampai situ. Yang kedua ialah wa yunfiqu, sama juga tuan-tuan. Yuqimu buan nun, wa yunfiqun buan nun yang asalnya wa yunfiquna wa mimma razaqnahum yunfiquna dalam surah Baqarah. Di sini dia buat, maknanya ada sebelum yunfiqun, selepas waw itu an. Wa ay yunfiqu, maka hendaklah mereka itu menginfakkan apa yang mereka kena infak. Mimma, dari apa yang razaqana, kita ambil na dulu, kami telah rezekikan hum mereka. Infak dari apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, yang lebih tu zakat lah. Zakat 2.5 tu kena infak sirran, secara rahsia, wa alaniyatan, dan secara terang-terang. Bila nak beri zakat ni? Min qabli, sebelum, ayatiya, akan datanglah, yaumun, suatu hari, yang hari ni keadaannya macam mana? La bai'un fihi, tidak ada tawar-menawar pada hari tersebut. Wala khilal, dan tidak ada kawan teman yang boleh bantu. Kita je, amalan kita je pada waktu itu. Infaklah sebelum datang hari ini. Apa itu yaumun di sini? Dia mari dalam bentuk yaumun, tanwin tu nakirah dia panggil. Yaumun, akan suatu hari Allah jahilkan. Allah jahilkan, Allah majhulkan, Allah sembunyikan hari apa itu. Kenapa? Sebab apa? Allah tak kata min qabli an ya'tiya yaumul qiyamah, dia buang perkataan yaumul qiyamah, ataupun min qabli an ya'tiya yaumul maut, hari kematian. Kan? Disembunyikan hari itu kerana hari itu amat-amat bahaya kepada seseorang yang
Semasa di dunia kita ada bai'un fi, kita boleh timbang tara. Bai'un timbang tara, jual beli, timbang tara lah. Khilal, kita ada kawan, kau aja kawan, boleh tolong kita. Tapi pada waktu itu tiada kawan lagi dan tiada orang lagi yang boleh, tidak ada saluran lagi untuk membantu kita kecuali infak kita lah, kecuali solat kita lah. Itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dua perkara yang Allah pesan kepada Nabi untuk sampai kepada kita, untuk kita jaga betul-betul. Untuk apa? Untuk mendapat jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat 27 itu, yusabbitullah. Kalau kita jaga dua ni, Allah sendiri akan teguhkan pendirian kita di dunia ini dan di hari akhirat dalam kubur nanti. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Allah teguhkan pendirian al-qaul thabit, kata-kata fil hayatid dunya wa fil akhirah. Disebut di dalam tafsir cerita, tuan-tuan. Saya nak bawa sedikit daripada tafsir. Satunya Ibn Katsir, yang kedua tafsir yang dibawa Al-Baghawi. Dia kata apa? Dia kata, pertama, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Ini ialah qawli thabit, kata-kata yang tegak ialah iaitu kalimat tauhid. Kalimat tauhid iaitu la ilaha illallah. Hak ni kita jadi boleh pegang la ilaha illallah semasa di dunia, yakni qabla al-maut, sebelum mati, wa fil akhirah, yakni fil qabri, semasa dalam kubur. Hadza qaulu akthar al-mufassir ahli tafsir. Ini pandangan sebahagian besar ahli tafsir mengatakan fil hayati dunia ni, sebelum mati kita pegang la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dalam apapun keadaan kita bergantung kepada Allah. Dan ingat sahabat-sahabat muslimat sekalian, bila kita kata Allah ni, kita tidak boleh nak berpegang kecuali pada kalam Allah. Maka kalam Allah itu adalah Al-Quran. Maka Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala minta sangat, penuhkan ruang-ruang hidup kamu yang terbahagi dengan menghayati Al-Quran ini, kerana dia cukup-cukup penting. Macam kita ayat kita baca hari ini, kalau kita tidak tadabbur dia, kita tak nampak kaitannya dengan duduk dalam kubur. Bila kita gali-gali tengok, ya Allah, ayat ini berkaitan dengan jawapan kita di alam barzakh. Jadi begitu. Kata ulama, satu pandangan lain, dia kata kehidupan dunia ialah semasa dalam kubur, tetapi kehidupan akhirat ialah semasa dibangkit. Tapi ini pandangan yang kurang, dia kata. Pandangan yang paling tepat ialah semasa fil hayati dunia ni, semasa hidup kita sebelum mati ni, kita kena jaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan selepas mati pun kita boleh ulang benda tu. Allah akan beri kekuatan untuk ulang benda tu. Satu cerita yang dibawa di sini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Seorang muslim apabila ditanya di dalam kubur, dia akan tentang Allah, dia akan berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Buktinya ialah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya, sekarang ni, wa fil akhirah, dalam kubur. Ada kita begitu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, soalan dikata ayat ini turun berkaitan dengan azab kubur. Sebab di dalam kubur akan ditanya man rabbuka, akan dijawab oleh hamba yang beriman yang Allah beri teguh tu, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dan man nabiyuka, siapa nabimu?
wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah teguhkan pandangannya. Kemudian diceritakan juga innal abda idza wada'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Seorang hamba bila diletakkan di dalam kubur mayat dia ataupun tubuh dia, kemudian wa tawalla anhu ashabuhu, semua kawan-kawan keluarga akan tinggal dia keseorangan dalam kubur itu, innahu la yasma' qar'a ni'alihim. Mayat yang duduk dalam kubur itu akan mendengar suara kasut selipar yang dipakai oleh keluarga dia itu bergerak pulang ke rumah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Cuma kita je tak tahu sebab kita tak mati lagi. Dan atahu malakan fayaqudanihi fayaqulan ma kunta taqu fi hadzal rajul. Tiba-tiba lepas pada ibu bapa ni keluarga pulang semua sekali tinggal dia seorang, datanglah dua malaikat. Datanglah dua malaikat, dia duduk sebelah mayat tu. Lalu dia salah seorang daripada dua malaikat tanya kawan dia, seorang lagi, dia kata apa? Dia kata ma kunta taqul fi hadzal rajul. Apa kamu nak cerita pasal lelaki ni? Apa pandangan kau tentang lelaki ni? Kemudian li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kau pandangan kau tentang agama Muhammad? Maknanya seorang tanya tentang lelaki ini. Fayaqulu, maka kalau dia seorang mukmin, amma al-mu'min, adapun seorang yang mukmin, fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Kawan dia kata, aku bersaksi bahawa hamba ni, orang mukmin ini, dia adalah hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqala lahu unzur ila maq'adika fin nar, maka akan dicakapkan kepadanya, tengok tempat duduk dia dalam neraka ada tak dia? Fadzalika qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah, sesungguhnya Allah telah menukar tempat duduk engkau, dulunya duduk dalam, ada tempat duduk dalam neraka, dibawa ke syurga. Kita ni disebut dalam hadis-hadis lain, muslimin muslimat sekalian, ada tempat duduk dalam neraka, ada tempat duduk dalam syurga, ada tempat duduk. Kita nak pilih kat mana? Nak duduk dalam neraka, Allah panggil sudah lah. Jadi orang ni bila dia seorang mukmin, bila dia tengok keadaan gitu, dia tengok dalam neraka, dia kata ini bukan tempatmu dalam syurga. Dia ambil rumah syurga lah. Bagaimana rumah orang yang tidak beriman yang dalam syurga itu? Kan, rumah si A ni dia ada rumah dalam syurga, ada rumah dalam neraka, ada tempat dalam syurga, ada tempat neraka. Jadi bila dia masuk syurga, neraka itu kosong, tak masalah lah, tak isu lah. Tapi kalau orang ni, orang yang rumah dia dalam syurga, dia tak boleh masuk syurga, dia kena masuk neraka, waliyahzubillah. Rumah dia dalam syurga tu siapa nak dapat? Itu akan diwarisi oleh orang-orang yang mungkin suatu masa dulu dia kelahi, dia marah, dia apa, sehingga pahala dia itu tak ada, diambilkan oleh, diberi kepada orang yang dicaci, dimaki ni. Maka tempat dia pun diberi kepada orang tu. Allahu Akbar. Macam kebun lah, kita kebun kan. Sekarang buat apa ustaz? Kita duduk dalam syurga dah tak payah ambil orang. Duduk dalam syurga ni lama. Kalau Allah bagi kebun orang satu lagi ekstra, lagi kita nak. Sekarang ni pun kita kaya macam mana pun, kalau Allah bagi kita ambil, sebab kita tahu nilai itu. Begitu juga di akhirat, lebih-lebih lagi lah. Kemudian diceritakan dalam tafsir yang lain macam ni. Dia kata idza qubbira
au idza qubiral mayyit, apabila ditanam, dikuburkan mayat, atahu malakan aswadan arzaqan, munkar wa nakir. Cerita ringkasnya gini, bila mati seorang anak Adam, akan datanglah dua malaikat, munkar dan nakir, dan dia bertanya tentang seorang yang mati ini. Lalu akan menjawablah orang mati ini dengan orang yang beriman dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian serangkaian cerita lah, tak nak baca lah, sini panjang juga. Dikatakan gini, bila kita mati muslimin muslimat sekalian, ruh kita ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah, dan Allah tentukan tempat kita. Kalau kita orang mukmin yang syarat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu Wa Taala minta malaikat tempatkan nama ini di sisi Iliyin. Kemudian setelah itu Allah perintahkan ruh ini dibawa ke kubur balik dan dicantumkan dengan jasad dia. Sebab itulah kata ulama, kita ni lepas kita tanam mayat tu, yang mati tu, ada ruh di situ. Sebab roh itu telah dikembalikan balik dan disatukan untuk apa? Untuk disoal oleh mereka. Disoal oleh mereka ni. Jadi saya nak kaitkan sedikit dengan talqin itu. Daripada ayat ini, saya seolah-olah dulu rasa memang talqin itu kita bercakap dengan orang mati buat apa. Masa hidup dia tidak ditalqinkan, masa mati buat apa talqin lagi. Tiba-tiba bila jumpa ayat ni, saya rasa betul jugalah, talqin boleh cakap sebab orang mati dia dengar. Telah dimasukkan roh semula, dia dengar. Maka kalau kita ingatkan kat dia dalam kubur, orang mukmin, dia teringat. Kan talqin ni bila datang kepada kamu dua malaikat bertanya tentang Allah, maka jawablah dengan tidak gentar bahawa Allah itulah Tuhanku, Muhammadlah itu Nabiku, Islamlah agamaku, Quranlah kitab petunjukku, begitu. Jadi seolah-olah nilai talqin itu ada di sini. Ada di sini. Sebab memang bila kita mati roh dan jasad terpisah, tapi setelah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dicantumkan semula, masa tu kita masih ada di kubur itu. Setelah kita tinggal kubur itu, orang yang mati disebut dalam hadis ni, dia dengar tapak kaki kita yang kita nak balik ke rumah tu. Gitu. Jadi kok mana pun bagi kita, walaupun ada kata bid'ah lah apa, bagi kita harus dilakukan kerana ada bukti-bukti beginilah daripada Quran dan pandangan-pandangan ulama. Ini nampak sangat ni. Tsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Ini bagi orang baik, tuan-tuan. Bagi orang baik, insya-Allah kita jangan bimbang. Jagalah solat dengan sempurna, insya-Allah, dan jagalah zakat dengan sempurna. Soalan yang terakhir yang kita nak bincang di sini ialah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut sembahyang dengan zakat, tak sebut hal lain, tak sebut perkara-perkara lain di sini. Allah sebut yuqimus salat wa yunfiqu zakat. Kerana tuan-tuan, kalau kita jaga hubungan dengan Allah sembahyang, maka benda-benda lain automatik kita akan buat, tuan-tuan. Orang yang sembahyang diterima, automatik dia akan jaga puasa, dia akan jaga haji dan ibadat-ibadat lain. Tapi kalau sembahyang Allah tak terima, hak lain tak guna, tidak akan terangkat ibadat kita. Oleh sebab itu Allah sebut sembahyang dulu. Sebab inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu akan menghalang segala fahsyak dan munkar. Itu hubungan kita dengan Allah. Kenapa disebut infak? Infak ini hubungan sesama kita. Hubungan sesama kita. Maka tolong menolong
dalam kehidupan ini adalah satu tuntutan yang menyebabkan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 benda yang berkaitan dengan kita disebut dalam surah Al-Imran ayat 134, tuan-tuan. Pertama, tolong menolong. Yang kedua, kalau kita nak marah pada orang pun kita kena tahan. Sebab ujian yang paling besar di akhir umur kita ialah kita suka bala, kita suka tunjuk kita ni hebat. Sedangkan yang paling menakutkan saya bila jumpa dalam ayat-ayat lain, kalau kita marah pada orang, kalau orang tu tak marah kita walaupun dia tu betul, bahaya kita. Apa bahaya kita? Amalan kita ini akan dipindah pergi. Oh, ni paling takut. Kita buat amal banyak, tiba-tiba tak ada amal, dipindah pada kawan sebab kita caci marah pada kawan yang dia tidak bersalah, contohnya. Yang dia tidak bersalah. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Allah Subhanahu wa ta'ala minta wal kadhimin al-ghaib, ahli syurga selain dia tolong menolong dengan sesama kita ialah dia boleh tahan kemarahan. Yang ketiga ialah sifat kita yang perlu kita suburkan ialah wal afina 'anil nas, kita maafkan segala kesalahan sahabat-sahabat kita sebab kita nak jumpa semula di alam akhirat nanti. Itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa nasihat daripada Al-Quran yang saya dapat daripada ayat ini, untuk kita mati nanti kita rasa tak rugi dah. Dan yang seronoknya disebut dalam hadis berkaitan dengan ini, bila kita masuk dalam kubur kita boleh jawab qaulus sabit, kita boleh jawab soalan-soalan, bukan lagi 4 soalan je. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa saudara kamu, tu je lah, 3-4 soalan tu je boleh jawab. Tiba-tiba kubur kita tafattahat, terbuka jadi luas kubur kita, seluas 70 hasta. Hasta ni mana? Ni kan 70 hasta luas kiri kanan semua, seluas mata memandang kubur. Satu. Yang kedua, dia buka satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Maka itulah satu nikmat, raudhatan min riyadil jannah, nikmat satu taman di taman-taman syurga. Orang mati ni, subhanallah, nikmat kalau dia mukmin yang menjaga solat dan infak yang kita sebut hari ini. Dan sebaliknya kalau kita, Allah Akbar, tak nak cerita lah benda tu, faham yang ni cukup lah kita jaga. Sebab ayat yang lain tu yang anda tak baca tu, wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha' tu, dia syarah pada ayat 27 28 tu. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawah. Itu cerita yang lain lah, cerita orang yang sebaliknya. Jadi tuan-tuan bacalah, tengok kesudahan dia ialah jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar, seburuk-buruk tempatlah. Wallahu a'lam. Moga-moga pertemuan kita pada pagi yang muda ini diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita insya-Allah jaga solat, jaga zakat, kita akan kuat dunia, kuat akhirat dan agama kita insya-Allah. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.